Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Hari ini dekat tangan saya ada satu garam yang dinamakan sebagai garam Epsom ataupun Epsom salt atau lebih juga dikenali sebagai magnesium sulfate. Jadi hari ini kita nak tengok 5 manfaat Epsom salt ni untuk tanaman. Jom. Okey, jadi siapa yang tak pernah tengok Epsom salt seumur hidup diorang, hari ni saya tunjuk macam mana rupa Epsom salt tu. Dia macam ni lah. Dia agak seperti kristal sebegini . Okey, jadi Epsom salt ni ada yang digunakan dalam perubatan, ada yang digunakan dalam pemakanan dan juga pertanian lah. Jadi yang ini Epsom salt ni adalah yang digunakan dalam pertanian ataupun ada juga yang orang panggil sebagai magnesium sulfate. Okey, jadi magnesium sulfate ni antara salah satu dia punya fungsi utama dia adalah untuk merangsang pertumbuhan klorofil pada daun. Yang mana sedia maklum kita tahu, klorofil ni adalah sel yang berwarna hijau yang sangat membantu dan memberi peranan dalam proses fotosintesis, iaitu penghasilan makanan pokok. Jadi magnesium sulfate ni ataupun Epsom salt mampu untuk menghijaukan kembali pokok-pokok yang sedikit kekuningan. Seperti tengoklah ciri saya yang ni, dia agak kekuningan sedikit berbanding dengan yang lain. Jadi bagaimana cara guna dia? Hanya saya biasa guna, saya akan ambil satu sudu Epsom salt ni, lebih kurang anggaran 5 gram. Besar ni lebih kurang 5 gram dan saya akan taburkan pada pangkal pokok sahaja seperti ini. Okey. Saya akan taburkan macam ni. Dan kekerapannya adalah sebulan sekali. Saya akan buat sebulan sekali. Okey, seterusnya bagi peminat-peminat pokok bunga, terutama bunga ros, Epsom salt ini mampu untuk melebatkan lagi bunga dan menyihatkan lagi pokok-pokok bunga anda. Dekat depan saya ni ada bunga ros, alhamdulillah berbunga. Yang ini dah kering lah, bunga dia dah kering. Yang ini juga berbunga. Jadi cara guna dia juga sama seperti pokok cili tadi. Kita ambil lebih kurang 4 gram, kemudian kita hanya perlu taburkan sahaja pada pasu macam ni. Okey, taburkan sahaja. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua adalah bancuh Epsom salt ini dengan kadar 4 gram untuk 1 liter air. Jadi di depan saya ni ada penyembuh yang berkapasiti 500 ml. Jadi saya telah pun mencampurkan 2 gram Epsom salt di dalam botol spray 500 ml ini dan saya sembur keseluruhan pokok. Okey, cuma jika menggunakan kaedah semburan, kekerapan itu lebih cepat. Kalau guna kaedah semburan, kita kena sembur 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau guna kaedah taburan, hanya perlu sebulan sekali sahaja. Baik, yang ketiga adalah untuk mengelakkan pokok terkejut. Jadi apa yang dikatakan dengan pokok terkejut? Biasanya kalau kita baru pindahkan pokok, anak pokok di dalam tempat yang baru, pokok itu akan sedikit terkejut lah. Seperti mana kadang-kadang daun dia sedikit layu dan agak kekuningan. Seperti contoh di depan saya ni ada anak pokok cincau. Ini pokok cincau lah. Ini induk dia lah. Alhamdulillah lebat. Jadi pokok ni sedikit terkejut. Kalau tengok daunnya kekuningan sedikit dan ada sedikit layu-layu sedikit lah. Jadi apa yang saya buat, saya akan semburkan dengan larutan Epsom salt. Jadi berapa kadar bancuhan dia? Seperti yang saya ceritakan tadi, 4 gram per liter air. Jadi di sini botol spray saya ni adalah 500 ml. Jadi 2 gram sahaja saya gunakan dan saya akan semburkan keseluruhan pokok termasuk dengan medianya sekali dan kemudian letakkan di tempat redup, biarkan selama sehari 2 hari, barulah kita boleh pindahkan ke tempat yang mendapat cahaya matahari sepenuhnya. Okey. Yang keempat, Epsom salt ini mampu untuk merangsang pertumbuhan bunga pada pokok-pokok buah-buahan serta secara tidak langsung menambah kemanisan buah-buahan. Jadi rumah saya ni tak ada pokok buah-buahan yang banyak sangat dan musim pun belum sampai. Apa yang ada sekarang ni dekat depan saya nak tunjuk contoh adalah pokok limau kasturi yang mana sedang lebat berbunga. Okey, diharapkan bunga-bunga ni semua jadi buah lah . So macam ni kita nak aplikasikan pada pokok buah-buahan. Jom kita tengok. Okey, jadi ini adalah pangkal pokok limau saya yang berusia kurang lebihlah 5 tahun. Jadi untuk pokok buah-buahan yang berusia 5 tahun, biasanya saya akan letak
5 sudu makan Epsom salt dengan kekerapan 2 bulan sekali. Jadi saya akan letakkan 5 sudu makan. 5 sudu makan bersamaan lebih kurang dalam 25 gram ya. Okey, jadi 1 2 3 4 5. Jadi tabur di sekeliling pokok dengan kadar 5 sudu makan kekerapan 2 bulan sekali. Jarak yang diambil lebih kurang 1 kaki lah, lebih kurang 1 kaki. Dan yang terakhir sekali adalah Epsom salt sangat membantu dalam mempercepatkan percambahan biji benih serta ia mampu menguatkan dinding-dinding sel biji benih supaya ianya tidak tercemar dengan kulat ataupun sebarang penyakit. Jadi di depan saya ni ada tray semayan dan saya ada biji benih kacang buncis di sini. Saya akan tunjukkan caranya. Yang pertama sekali, isikan tanah pada tray semayan dan buat sedikit lubang. Saya guna pakai jari saja ya, sebab biji ni besar. Kalau biji sawi, biji benih yang kecil tu, bolehlah jolok pakai lidi sahaja. Saya suka pakai tangan je. Tapi lepas ni basuhlah tangan. Okey, jadi hanya perlu masukkan biji benih satu persatu. Dan kemudian tutup semula tanah ini dengan tutup semula biji benih ini dengan tanah seperti ini. Dan sembur biji benih yang telah ditanam tadi dengan Epsom salt dengan kadar bancuhan 4 gram per liter air, lakukan 2 hari sekali ya. Walaupun kita sembur dengan Epsom salt, biji benih yang telah disemai tetap perlu disembur dengan air biasa setiap hari pagi dan petang. Ini hanya sebagai selangan, iaitu 2 hari sekali. Alhamdulillah, selesai sudah satu perkongsian saya pada hari ini mengenai manfaat dan cara-cara untuk menggunakan Epsom salt. Untuk maklumat yang lebih banyak lagi, saya ada sediakan teks dekat description ni, cara guna, manfaat dia macam mana. Boleh tekan je dekat description bawah ni, boleh baca sendiri ya, insyaAllah. Saya harapkan sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini memberi manfaat pada rakan-rakan yang tak pernah tahu pun apa tu Epsom salt, yang tak pernah jumpa pun sebelum ni, ataupun yang tahu, pernah dengar tapi tak tahu nak guna. InsyaAllah sama-sama kita belajar, sama-sama segala kekurangan tu InsyaAllah sama-sama kita perbaiki. Saya pun masih baru belajar lagi. Okey, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pertanian semuanya.